Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma bab zuhud, kana'ah dan tidak meminta, sambungan pada hadis malam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda bahawa jika kamu mempunyai 4 perkara, maka ketiadaan apa-apa benda pun daripada dunia ini tidak patut dirisaukan. Pertama, menjaga amanah. Kedua, kebenaran dalam kata-kata. Ketiga, perangai dan pembawaan yang baik. Dan keempat, kesucian rezeki. Dan sebuah hadis dinyatakan bahawa bertuahlah seorang yang mempunyai pendapatan yang baik, yakni suci dan halal. Kedua, batin yang soleh. Ketiga, zahir yang mulia. Dan keempat, orang ramai terselamat pada keburukannya. Bertuahlah seseorang yang beramal dengan ilmunya, yang menginfakkan harta yang lebih pada keperluannya dan menahan dirinya daripada berkata-kata yang tidak perlu. Perkara ketiga yang telah disebutkan dalam hadis malam, yang tanpa memberi jawapan mengenainya, seseorang itu tidak akan dapat berganjak pada medan penghisapan, iaitu dengan perantaraan usaha bagaimanakah harta kamu telah dihasilkan, adakah dia halal ataupun haram. Sebahagian perbincangannya telah pun dinyatakan dalam hadis sebelum ini. Baginda SAW bersabda, jika seorang itu menyedekahkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, maka sedekahnya tidak akan diterima. Jika dia berbelanja dengan harta itu, maka perbelanjaannya tidak akan diberkati. Dan jika harta itu ditinggalkan sebagai pusaka, maka ia akan menjadi bekalan untuknya dalam neraka. Dan sebuah hadis lagi dinyatakan bahawa mana-mana daging, yakni bahagian badan manusia yang subur daripada harta yang haram, maka api neraka lebih layak untuknya. Dan sebuah hadis lain dinyatakan siapa yang beli kain berharga 10 dirham, sedangkan 1 dirham padanya ialah daripada sumber pendapatan yang haram, maka selagi kain itu ada di atas badannya, maka selama itulah solatnya tidak akan diterima. Terdapat sabdaan Nabi SAW dalam beberapa riwayat bahawa janganlah kamu menganggap rezeki itu jauh. Seorang itu tidak akan mati selagi rezeki yang telah dituliskan untuknya tidak sampai kepadanya. Oleh sebab itu, pilihlah cara yang lebih baik dalam mendapatkan rezeki. Usahakanlah rezeki yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Dinyatakan dalam banyak hadis bahawa rezeki mencari seorang sebagaimana maut mencari tuannya, yakni sebagaimana seorang itu tidak boleh elakkan diri pada maut, maka demikianlah seorang itu tidak boleh elakkan diri daripada rezeki yang telah dituliskan untuknya. Dia pasti akan mendapatnya. Dan sebuah hadis dinyatakan bahawa jika seorang ingin melarikan diri pada rezeki pun, tetap rezeki akan datang kepadanya. Sebagaimana maut, tidak boleh tidak, ia pasti akan datang kepadanya. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa rezeki telah ditentukan untuk setiap orang. Jika jin dan manusia seluruh dunia berusaha mengelakkannya pada rezekinya, mereka tidak akan dapat mengelakkannya. Pada suatu ketika Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu telah memohon daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar baginda SAW mendoakan untuk beliau supaya beliau Allah SWT menjadikan beliau seorang yang mustajabud da'wat, yakni seorang yang makbul doanya. Lantas baginda SAW bersabda, sucikanlah rezeki kamu, jangan makan harta subhat, maka kamu akan menjadi seorang yang makbul doanya. Aku bersumpah dengan zat Allah SWT yang nyawaku ada dalam genggamannya, sesiapa yang masukkan ke dalam perutnya sesuatu makanan yang haram, maka selama 40 hari ibadatnya tidak akan diterima. Siapa yang hidup dengan rezeki yang haram, maka api neraka lebih baik untuknya. Selain itu, terdapat banyak lagi hadis yang membincangkan perkara ini. Oleh itu, hendaklah sangat berhati-hati dalam hal sumber pendapatan. Jika dengan sifat berhati-hati itu berlaku apa-apa kerugian atau kekurangan pada segi zahir, maka masih lagi keberkatan yang akan didapatikan. Dan dari segi masa depan, di akhirat pun kekurangan yang dialami di dunia ini kerana berhati-hati dalam sumber pendapatan tersebut tetap akan beri banyak faedah dan dapat mengelakkan kerugian di akhirat. InsyaAllah kita akan sambung. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Takabbalallah.